Daerah Damwangi, ACP Muhammad Zainal Abdullah. Yang tak dalam. Kita dah live. Bagi rush. Bang, Along bagi rush. Pegang kan. Right. Oh, apa ya? Okey, hari ni kan. Orang lupa dah ready cakap je ya. Kalau dah ready cakap. Menteri je. Menteri okey kita mau. Pergi ke Berdiri dulu lah. Belum lagi. Dua, tiga, satu eh? Kan? Tadi 213 penumpang. semua sekali 213. Yang cedera? Cedera 166. 166. Semua HKL ke tuan? Semua bawa HKL ke? 166. 166. Ha? 213. Cedera 166. Dia cedera parah 47. Cedera parah 47. Ringan 166. Cedera ringan 166 eh? Okey, cedera parah 47, cedera ringan 166. Okey. 47. Baiklah, pada ketika ini ACP Muhammad sahkan seramai 47 penumpang cedera parah, manakala 166 lagi cedera ringan. Cedera ringan. 166 eh. Along berapa kalau tambah? Betul lah 213. Cedera parah 47. 166 tu 166 cedera. Cedera 47. 47 parah. Keseluruhan 213. Jumlah dalam train. Mari duduk. Buka PC lagi. Buka PC lagi. Bukan, belum PC lagi. Buka PC lagi ya. Dia cedera ringan 166. Okey. Cedera parah 47. Maknanya semua sekali 213. Lagi. 213. 213. Yang parah? 47. Parah 47. 47 orang cedera ringan 166. Cedera ringan 166. Okey. Bawa ke mana? 213. Bawa ke hospital SKL. Baiklah, sebentar tadi Ketua Polis Damwangi ACP Muhammad Zainal Abdullah telah mengesahkan seramai 213 orang penumpang yang terlibat dalam kejadian ini tadi. 47 daripada mereka cedera parah, manakala 166 cedera ringan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pada ketika ini kita masih menunggu Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong untuk memberikan sidang media. Dan kesemua mangsa telah pun berjaya dibawa keluar dari stesen KLCC. Bagi anda yang baru mengikuti siaran langsung Facebook Bernama TV, sebentar tadi saya telah pun memaklumkan mengenai kejadian pelanggaran membabitkan dua train di laluan Kelana Jaya di stesen KLCC, melibatkan satu train yang mempunyai 230
13 penumpang dan satu train lagi tidak mempunyai penumpang. Berlaku pelanggaran dan brek mengejut. Itu adalah laporan awal yang kami dapat, menyebabkan kesemua mangsa 213 mangsa cedera. Dan kesemua mangsa telah berjaya dibawa keluar dan menaiki ambulans, kemudian dihantar ke Hospital Kuala Lumpur. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam sahabat-sahabat media yang hadir pada malam ini bersama-sama saya, pengarah Bomba Kuala Lumpur, Tuan Nordin, dan juga pegawai-pegawai saya. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, bahawa pada malam ini lebih kurang jam 8.45 malam, kita telah menerima laporan berkenaan dengan satu kejadian insiden yang melibatkan train LRT yang bertembung antara laluan KLCC ke Kelana Jaya dan juga daripada Kelana Jaya ke Gombak. Jadi pertembungan ini berlaku di antara stesen Kampung Baru dan juga KLCC yang mana kita berada sekarang ini. Jadi dalam train tersebut, train yang menghala daripada Gombak ke Kelana Jaya dipenuhi dengan penumpang sejumlah lebih kurang 213 orang. So daripada pertembungan tersebut, pelanggaran tersebut menyebabkan 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah, dan kesemua mereka telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital lain yang berdekatan. Jadi kita masih lagi menjalankan siasatan bagaimana pertembungan dan pelanggaran ini berlaku, kerana difahamkan salah satu train yang menghala daripada Kampung Baru ke Gombak diberitakan train yang rosak. Jadi mereka telah memandu uji untuk memastikan train ini berada di trek yang sebenar, mana boleh digunakan. Jadi laluan train yang membawa daripada Gombak adalah dipandu secara automatik, okey, yang mengandungi jumlah penumpang seramai 213 orang tadi. Okey, manakala train yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak itu adalah train yang kosong, sebab train itu adalah rosak. Jadi yang hanya ada adalah pemandu train yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak. So jadi pertembungan itu berlaku antara KLCC dan Kampung Baru. So dalam kejadian ini, insiden ini, kita dapati mungkin berlaku miscommunication di pusat kawalan LRT ini. Jadi kita akan menyiasat sejauh mana berlaku breakdown tadi, dan kalau kita lihat ini merupakan satu kemalangan, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Darat tahun 2010 disebabkan apa-apa perbuatan ataupun peninggalan yang boleh menyebabkan kecederaan penumpang. Jadi kita akan siasat di bawah seksyen ini jika berlaku kecuaian dan sebagainya. So siasatan perlu dijalankan kerana ia melibatkan kepentingan awam dan menyebabkan ramai yang cedera. So itu apa yang dapat saya simpulkan dalam siasatan awal kita. So, kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Tuan, jenis mangsa yang cedera? Kalau di bawah tunnel ni, sepaham kami maksudnya dua laluan berbeza. Dia sepatutnya Sepatutnya dia laluan berbeza. laluan berbeza. Sebab tu kita perlu jalankan siasatan. Kerana ia bertembung di laluan yang sama. Maknanya yang daripada Kampung Baru tu sepatutnya tidak menghala ke laluan yang bertentangan. Sepatutnya dia menggunakan trek yang sebelah satu lagi. Maksud kesilapan teknikal di pusat kawalan lah. Boleh dikatakan begitu, tapi nanti kita akan siasat lanjut. Jadi usul-usul sabotaj kalau tuan lihat. Setakat ini belum ada lagi apa-apa yang boleh menunjukkan ada unsur-unsur sabotaj, sebab train ni sebenarnya rosak. Train rosak. Cuma mungkin dari segi pusat kawalan tu mungkin ada
miscommunication di situ menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua train yang sepatutnya tidak berlaku. Kerana train yang daripada Kampung Baru dibawa secara manual, ada pemandu. Yang daripada Gombak dibawa secara automatik. Tuan, kecederaan macam mana yang cedera parah tu? Yang kita lihat tadi, yang dilaporkan ada 15 orang yang agak parah. Walau bagaimanapun keseluruhan tadi itu ada 47. Macam-macam lah. Tadi pun saya lihat di train tadi ada darah juga, tapi semuanya insya-Allah kita doakan semoga mereka yang berada di dalam coach itu berada dalam keadaan selamat dan cepat pulih. Tak ada. Semua berjaya dikeluarkan pada pukul 21.50 tadi. Semua. Maknanya dalam masa sejam semua juga berjaya kan? dikeluarkan dengan bantuan bomber, APM dan juga pihak polis. Semua dalam keadaan segar lah, Tuan. Semua dalam keadaan. Malam berlaku pada pukul berapa tuan? 8.45 lebih kurang. Tuan, masa bawa keluar tu bomber dengan polis ada menghadapi kesukaran juga masa nak menyelamatkan mangsa ni. So far tak ada lah. Sebab pelanggaran tu bukan teruk sangat. Dia berdepan antara kepala train tu. Di situ saja. Tapi mungkin sebab impact dia tu, pelanggaran tu, momentum tu menjadikan ianya menyebabkan yang di dalam train yang tidak memegang apa-apa tempat pegangan, mereka akan terhentak lah. Yang berdiri. Masa yang perlu untuk anggota bomber dan untuk keluarkan maksud daripada dalam train. Saya rasa itu saya serahkan kepada Tuan. Kan first Berapa kelajuan train masa? dua-dua Kurang daripada 40 km per hour. Power. Kurang speed dia. Jarak dari stesen tu Stesen antara stesen tu kurang daripada 2 km. kan, so basically train yang dipandu uji tu tak sepatutnya berada dalam track Ya, tu betul. lah. Yang dipandu oleh pemandu tu tak sepatutnya Same landasan. Okay. Tuan, ada seorang je? Ada seorang je? seorang. Pemandu je lah? Pemandu saja. Pemandu uji je lah? Okey. Jadi 213 tu include pemandu train lagi satu Tuan. Yang tu yang sebelah tu. Yang ni yang train yang ni. yang besar. Yang Tuan Four lah. Tuan Four? Pemandu. Okey, alright. Kalau tengok gambar yang viral di Twitter, gambar yang viral di Twitter ada melibatkan wanita mengandung. So ada kecederaan kepada wanita mengandung. Tuan, viral dekat Twitter ada gambar perempuan hamil, mengandung. Perempuan mengandung hamil. So adakah keadaan dia, macam mana keadaan dia? Itu nanti kita kena semak dengan Okey kan? Okey. Tuan Nordin mungkin boleh sikit lagi Tuan Nordin? Tuan Nadi, sekarang Tuan Nadi. Tuan ke depan sikit Tuan. Sedikit proses nak mengeluarkan mangsa-mangsa tadi. Saya hanya akan sentuh pasal operasi Tuan kat sikit Tuan. penyelamat. Jadi Tuan ke depan sikit Tuan. Jabatan Bomber, Tuan, depan sikit. Ke depan sikit. Jabatan Bomber dan juga tiba di lokasi lebih kurang pukul 20 ataupun pukul 8.45 lah. Jadi disebabkan dia berlaku di dalam terowong. Jadi laluan tu memang sempit. Jadi risikonya memang ada, khususnya kita risau dari segi elektrik dan sebagainya. Jadi operasi perlu berhati-hatilah. Jadi banyak masa diambil untuk proses evacuation ataupun untuk mengosongkan ataupun untuk mengeluarkan mangsa. Jadi memandangkan daripada rail ataupun rail yang sebenar, tempat pelanggar itu lebih kurang 100 meter kepada ruangan lapang ataupun untuk stesen orang turun penumpang, lebih kurang 100 meter. Jadi perjalanan itu dalam keadaan kecederaan terpaksa dibuat secara berhati-hatilah supaya mereka tidak bertambah kecederaan. Jadi kita bersyukur kita ada banyak ambulans daripada pelbagai agensi yang MRS, daripada Jawatan Bomber, daripada APM, daripada Institut Jantung Negara, daripada Crash dan pelbagai lagi. Dia silih gantilah untuk membawa semua penumpang yang cedera untuk dihantar ke hospital terdekat. Jadi operasi perlu dibuat secara berhati-hati untuk mengelak kecederaan yang lebih dan juga risiko-risiko yang lain sebab dia berlaku dalam terowong. Jadi mereka terpaksa melalui jalan-jalan sempit lah di sisi kiri dan juga kanan laluan. Okey. Tapi So, tak masa kemalangan tu, tingkat kesediaan tu pecah ke macam mana? Dia bertembung sebenarnya, dia bertembung kita lihat, dan apabila Jabatan Bomber tiba, ada pintu-pintu telah kita buka sebab ada pintu yang kaca dan sebagainya. Jadi mangsa-mangsa penumpang yang tidak cedera dia telah cuba keluar sendiri, dan yang cedera ini menunggu pasukan penyelamat. okay. Alright. Okay, thank you Tuan. Okey Tuan.
Ada nunggu menteri lah. Okey. Baiklah, sebentar nanti kita akan ada sidang media bersama dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wikasio yang sekarang ini sedang bersiap sedia. Bagi anda yang mengikuti live ini, sila doakan supaya semua rakan media dan juga pegawai dan juga anggota agensi-agensi berkaitan seperti anggota bomba, anggota polis, JPAM yang ada dekat sini dijauhi dari penularan wabak COVID-19. Kami telah berusaha untuk menjaga penjarakan sosial. Baiklah. Kami dah melakukan sebaiknya penjarakan sosial di sini. Belum ada rastik tempat pun tak berkenan semua kata-kata yang sistem. Okey. Di bawah itu adalah stesen KLCC. Sekarang ini adalah Avenue K dan ada laluan ke stesen KLCC di bawah sana. Minta tolong jarak je. Saya dah jarak. Satu jarak ni. Okey. Tolong 1 meter je jarak ni. Jarak. Saya dah jarak. Ini jarak 1 meter. Baik. Hello. Hello, test mic 1, 2, 3. Diminta. Belakang tolong jarak. Okey, media tolong belakang sikit media. Okey, lagi nanti akan ada mikrofon. Belakang sikit media. Okey, yang belakang ni kalau jangan ramaikan lah. Untuk person Aku kata nak duduk. Nanti susah nak duduk. Mat, Mat. Minta kerjasama bersama wartawan, minta kerjasama Okey. menjaga penjarakan antara satu sama lain. Kerjasama. Minta jarak sikit. Okay, sabar saya cari tempat supaya jarak dapat dijaga. Okey. Selamat sejahtera dan selamat malam kepada para wartawan yang saya kasihi. Pada malam ini saya dapat bersedih apabila berlakunya pelanggaran 2 buah train yang dipunyai oleh Pasarana, yang mana perkhidmatan train LRT Kelana Jaya penunggu 240 yang tidak mempunyai penumpang, iaitu train kosong, telah melangkah secara head on dengan train 181 yang membawa penumpang seramai 232 orang. Dan akibat daripada pelanggaran ini didapati 47 orang penumpang telah mengalami cedera. Tidak ringan. Dalam video memang anda nampak macam rapat, tapi sebenarnya ada jarak ya kat sini. Gunakan parah kerana secara relatif 166 adalah cedera ringan. Jadi 47 terpaksa kita bawa ke hospital untuk dirawat. Ada yang terpaksa kita bawa menggunakan kenderaan ambulans dan terpaksa kita bawa dengan bantuan paramedik tadi. Ya. Jadi saya rasa tadi kita telah melihat bagaimana pihak polis, pihak bomba penyelamat Hasmat dan juga pihak pertahanan awak telah bersama-sama untuk membantu kita membawa mereka yang tercedera dalam kes pelanggaran ini untuk dikejarkan ke hospital. Jadi bagi pihak kerajaan, saya berasa sedih dengan kejadian ini kerana ia merupakan satu kejadian pertama kali dalam 20 tahun sejarah pengoperasian LRT di Malaysia. Pelanggaran seumpama ini secara head-on bertembung antara dua train ini adalah satu pelanggaran yang agak serius. Jadi selaku Menteri Pengangkutan, saya ingin mengumumkan bahawa MOT akan membuka satu task force, satu panel menyiasat
satu pasukan tugas khas untuk menyiasat. Dan besok Ketua Pengarah apa? Agensi Angkutan Awam Darat akan menghantar laporan awal kepada saya, dan dalam tempoh 2 minggu task force ini akan mengemukakan hasil siasatan kepada saya. Dan dalam tempoh 2 minggu kita akan kena pasti sama ada disebabkan oleh kesilapan dari segi sistem signaling ataupun akan communication ataupun kemudian. Dan kita akan pastikan kita siasat apa punca kejadian pelanggaran ini. Jadi atas dasar ini kita minta supaya wartawan bersabar sedikit, kerana 2 minggu kita bersiasat dan pakar-pakar kita akan terus melihat sama ada daripada pasarana, daripada APAT kita ada marketing, dan juga kita akan menggunakan tempat lebih luar untuk melihat dan melepaskan apa punca kejadian pelanggaran train pada hari ini. Jadi ianya berlaku pada 8.33 malam tadi, melibatkan 2 buah train, dan pada masa itu nampaknya kebanyakan penumpang itu bila langgar kelajuan 20 km sejam yang tak membawa penumpang dengan 40 km sejam, apabila 20 campur dengan 40 jadi 60. Jadi bila langgar itu jadi 60 km sejam. Jadi nampak impact sangat besar. Ada yang terpaksa, ada yang selepas pelanggaran telah kata orang yang terpaksa anjak dari satu jarak yang agak jauh, dan itu yang menyebabkan ada yang cedera. Dan saya sendiri melihat dengan mata saya macam mana ada yang bertemu cedera-cederaannya, dan saya memberi jaminan kepada semua penumpang yang terkesan ataupun mereka yang menjadi bangsa dan berjaya, kita akan melakukan terbaik untuk merawat mereka yang sakit. Jadi saya juga dipahamkan pihak pasarana, khususnya untuk perkhidmatan LRT, setiap tahun kita ada, setiap 6 bulan kita adakan yang dikatakan latihan ERP, iaitu Emergency Response Plan. Dalam keadaan seperti ini perlu kita memberi reaksi atau membuat respon yang cepat. Dan ini adalah sebahagian daripada prasyarat atau keperluan yang ditetapkan oleh APAT. Dan pada waktu yang sama juga kita akan lihat dari segi aspek. Saya dipahamkan pasarana memang ada perlindungan insurans, tapi yang penting prioriti kita pastikan mereka yang dihantar ke hospital. Saya dipahamkan setakat ini yang lebih kurang 15, dan saya minta melihat 47 dan dikata secara ratingnya berbeza dengan yang sedang ringan. Saya berharap mereka dapat dirawat dengan cepat dan supaya mereka sembuh. Itu prioriti kita, itu utama. Jadi kita berharap semua pihak mengambil ini sebagai satu iktibar, dan kita memastikan operasi yang awal Malaysia ini, keselamatan itu adalah satu faktor yang penting. Jadi sekali lagi bagi pihak kerajaan, saya menyampaikan rasa simpati kepada keluarga dan penumpang yang tercedera dalam kes pelanggaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Datuk Seri, ada sumbangan kilat ke untuk mangsa pada ketika ini? Seperti mana yang saya katakan tadi, memang kita kalau pasarana juga diberi insurans untuk melindungi penumpang. Tapi prioriti kita tunggu pada rawatan kepada mereka yang tercedera dulu. Dan kemudian kita akan berbincang dengan pihak insurans ataupun pihak pasarana dan kita menentukan juga. Yang menjadi utama kita ialah mereka yang tercedera tadi, ada yang saya nampak ada patah tangan, di bahagian apa ni, ada sebahagian ada pegang tangan atau kaki, ada di bahagian leher, mereka itu tercedera. Jadi saya rasa ini perlu kita rawat dulu, dan kemudian kita boleh bincang, tidak ada isu. Tapi yang pasti memang ada perlindungan insurans bagi mereka yang menggunakan perkhidmatan LRT. Sepanjang 2 minggu siasatan ini, adakah perkhidmatan LRT akan digantung sementara waktu atau bagaimana? Setakat ini saya akan tunggu laporan daripada JP APAT, dan maklumat akan kita maklumkan pada semua. Sebab kadang kita tak dapat lihat. Tadi saya turun ke setiap gerabak, lihat macam mana dalam keadaan itu macam mana berjangka, dan kita nak buat pastikan clearance itu betul, dan supaya tidak mengganggu gugat
pengoperasian train ini. Jadi yakni malam ni kita awal dan besok dia dapat laporan awal, kita akan tentukan dan kita ada SOP akan dimaklumkan oleh pihak asrama pada sekolah. Adakah Datuk Seri, adakah penumpang tidak digalakkan untuk naik LRT esok pagi? Sebab esok pagi. Tapi sudah pastinya untuk stretch ini yang mana masih ada 2 train yang terkendala, mesti ada satu kaedah biru. Macam mana? Saya rasa perkara ini telah menggunakan bas. Jadi ini antara ERP yang kita ada. Apabila berlaku dengan kecemasan sendiri, mesti ada satu otoritas kepada penumpang. Jadi saya rasa Prasarana sudah biasa dengan keadaan ini apabila macam train itu rosak, dia mesti diberikan bas. Perkara ini memang dalam tindakan pihak Prasarana. Okey? Jadi setakat ini, pada malam ini, apa yang berlaku telah saya beritahu secara terus. Datuk Seri, sebab esok memandangkan orang akan pergi kerja pagi kan, so adakah mereka LRT akan beroperasi atau macam mana, Datuk Seri? Kerana dia melibatkan satu coverage yang besar, jadi saya tak boleh kata standar ini mana yang terjelas. Jadi kemudian sudah pasti pihak Prasarana akan bagi bahan secara umum, iaitu satu pengumuman secara rasmi. Sebab mereka tengah tengok track ini. Jadi saya sendiri melihat saya dulu langgar itu macam mana kita alihkan, saya nak supaya platform cukup panjang untuk kita nak atau mendarat, landing ataupun supaya train boleh sabar. Perkara ini perlukan sedikit masa yang akan dimaklumkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna. Alright, okay. Jangan cakap ini tengah clear lagi. Okay. Have a preliminary report on the cause of the incident. Do you have any preliminary? As I said, tomorrow I will receive a preliminary report from KB Apart. But it is subject to the investigation, in-depth investigation by the task force. It will take about 2 weeks now. So we have to check and settle whether it is system problem, communication, human errors, and etc. So it is premature for me to assume anything. Okay, as moment, let us concentrate on the report and then really limit to the expert identify cost of the expert. Alright, terima kasih. Alright, okay. Thank you, Datuk Seri. Oi. Nanti Datuk Seri sana. Ya? Dah. Baiklah, bagi anda yang mendengar secara langsung sidang media oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong sebentar tadi, beliau telah pun mengatakan bahawa satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menyiasat punca kejadian, dan dalam masa 2 minggu hasil siasatan akan diumumkan. Dan pada ketika ini beliau juga sedang menunggu laporan awal mengenai punca kejadian ataupun early preliminary report daripada pihak Prasarana, dan perkara itu akan diberitahu kepada umum esok. Bagi anda yang akan menaiki ataupun menggunakan LRT di laluan yang terbabit, pada ketika ini laluan terbabit masih lagi sibuk dengan usaha-usaha untuk menyiasat dan juga membersihkan, memandangkan terdapat 2 train yang berlanggar. Pihak Prasarana Rapid KL akan memaklumkan mengenai sama ada boleh digunakan esok atau tidak dalam masa terdekat juga. Pada ketika ini sebenarnya sudah berkurangan kerana semua
mangsa telah pun selamat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sebentar tadi Ketua Polis Daerah Dan Wangi ACP Muhammad Zainal Abdullah berkata seramai 213 mangsa dan juga seorang pemandu train menghadapi kecederaan. 166 cedera ringan manakala 47 orang cedera parah. Kesemuanya telah dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan. Kejadian berlaku sekitar pukul 8.33 malam dan pihak bomba, pihak jabatan, pihak APM dan juga pihak polis berjaya membawa keluar mangsa dan operasi tamat pada pukul 9.45 malam. Pada ketika ini keadaan sudah pun tenang, tidak seperti tadi. Jika anda mengikuti secara langsung sebentar tadi, keadaan di sini sangatlah sibuk. Kecemasan yang berlaku seperti ini bukan selalu berlaku. Tiba-tiba kita digempakan dengan berita besar macam ni melibatkan 2 train. Bagi anda yang bertanya saya berada di mana, saya berada di pintu hadapan Avenue K, pusat beli belah Avenue K. Kat sini ada satu lorong yang ke stesen KLCC. Train yang membawa penumpang tu adalah daripada laluan Gombak ke Kelana Jaya. Manakala satu train yang tidak mempunyai penumpang, hanya dipandu uji oleh seorang pemandu, berada di laluan yang sama menuju ke Gombak. Sebab itu mereka bertembung. Di sini pihak polis sentiasa meminta orang awam dan juga para wartawan untuk menjaga penjarakan, menjaga SOP. InsyaAllah kami ingin anda mendoakan supaya kami yang membuat laporan ini terhindar daripada sebarang wabak COVID-19. Ketahuilah keberadaan kami di sini hanya bertujuan untuk membuat liputan bagi bencana besar dan boleh dikongsi kepada semua rakyat Malaysia. Situasi terkini pada ketika ini dah mula tenang. Hanya kita dapat lihat kereta jentera bomba, ambulans semua ni hanyalah untuk persediaan kerana kerja-kerja untuk siasatan dan juga siasatan di tempat kejadian masih lagi berlangsung di stesen KLCC, iaitu di dalam ini. Antara agensi yang berada di sini adalah PDRM, pihak DBKL, pihak bomba, Jabatan Pertahanan Awam, ambulans daripada IJN, Tung Shing Hospital dan juga HKL. Baiklah, saya kira itu saja laporan yang boleh saya bawakan di lokasi kejadian. Terima kasih kerana menonton secara langsung Facebook Bernama TV. Saya pakai mask pun 2 lapis kerana tempat sesak, penuh dengan pihak-pihak yang nak menyelamatkan mangsa. Dan juga tadi ada sidang media oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong.
Baiklah, sekarang ini saya akan tamatkan secara langsung, dan bagi anda yang ingin mengikuti secara langsung lagi, boleh tune in ke Bernama TV Astro 502. Assalamualaikum dan selamat malam.